Dan sudah tentu untuk penggal kali ini ataupun pada Parlimen ke-14, 4 tahun 5 bulan Betul Nina. juga. Dan banyak perkara yang perlu kita lihat, perlu kita telusuri sebelum kita moving forward, melihat ke hadapan kemungkinan-kemungkinan. Jadi saya nak bersama dengan Profesor Wong Chin Huat, penganalisis politik dari Universiti Sunway di talian menerusi Google Meet ketika ini. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dalam Menjelang Malaysia Memilih ini. Pertama, kalau kita nak recap ataupun nak memahami dalam tempoh 4 tahun 5 bulan, kita telah lihat 3 Perdana Menteri, banyak perkara-perkara signifikan betapa dinamiknya politik Malaysia ini berlaku. Kita dapat lihat juga dari segi MOU yang dijalinkan antara kerajaan dan juga pembangkang. Apa yang boleh kita belajar dalam tempoh 4 tahun 5 bulan ini, Prof? Saya rasa terima kasih pertama kali ucapkan kepada saudara Haris dan saudari Nina menjemput saya untuk berkongsi pendapat. Pertama sekali, kalau kita lihat balik pergolakan politik tanah air, ia bermula dengan dua isu yang berdepan dengan isu K. Satu adalah korupsi. Dalam PRU 14 itu adalah isu yang paling utama, dan selepas PRU 14 bermula dengan langkah Sheraton, isu kedua adalah kemelut politik, perebutan kuasa yang tidak berhenti-henti. Jadi kalau kita lihat kembali dalam 4 tahun ini, kita boleh rumuskannya dalam tema accountability dan juga kestabilan. Dan saya rasa kita sebenarnya telah banyak mencapai kemajuan dalam 4 tahun lebih ini. Saya akan kata ada 5 perkara yang berjaya. Yang pertama adalah wujudnya MOU dan kerjasama rentasi parti antara kerajaan dan pembangkang. Yang kedua, lulusnya undang-undang anti lompatan. Yang ketiga, kita ada pelaksanaannya pendaftaran automatik pengundi dan juga undi 18. Yang keempat, pembiayaan dana pembangunan kawasan yang sama rata kepada semua wakil rakyat. Yang kelima adalah pengukuhan parlimen. Jadi bagaimana kita nak lihat dengan dalam sejarah ini kita telah mencatat sejarah selama kita telah menukar kerajaan selama 3 kali. Dan kali ini menjelang PRU ke-15. Jadi bagaimanakah tahap kesediaan dengan Parlimen tergantung ini? Jadi sejauh mana kesediaan untuk berkongsi kuasa pada ketika ini? Ya, Parlimen bergantung dijangka akan berterusan kerana faktor paling utamanya ialah parti-parti di Malaysia Timur iaitu GPS, URS dan Barisan. Mereka tidak akan bersama gabungan-gabungan nasional, tetapi sebaliknya mereka akan menilai keputusan PRU untuk menentukan siapa yang mereka akan bersama. Jadi ini menyebabkan Parlimen tergantung itu hampir sesuatu ketentuan, kecualilah BN, PH atau BN boleh menang hampir 100 kerusi daripada 165 kerusi di Semenanjung. Dan bagaimana kita tersedia, sejauh mana kita tersedia untuk menghadapi Parlimen tergantung dan mengelakkan diri daripada kemelut ini, kita ada satu contoh, satu presiden yang sangat baik iaitu MOU untuk transformasi dan kestabilan politik yang ditandatangani oleh Kerajaan Keluarga Malaysia pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dan juga pembangkang utama iaitu Pakatan Harapan. Dengan perjanjian MOU ini, kita telah menikmati kestabilan politik selama 13 bulan, hampir 14 bulan. Dan kalau bukan desakan daripada Barisan Nasional, daripada UMNO sendiri, kerajaan Ismail Sabri sebenarnya boleh bertahan sampai 15 Julai tahun depan. Dan apa yang kita perlu adalah untuk memastikan selepas pilihan raya,
parti-parti akan berunding dan mereka harus mencapai perjanjian untuk membentuk kerajaan ataupun menjamin kerjasama antara kerajaan dan pembangkang melalui perjanjian yang bertulis dan diumumkan. Kerana kalau perjanjian itu dibuat secara rahsia seperti apa yang berlaku antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin, maka ia tidak akan dikotai dan ia menjadi sebaliknya, ia boleh menjadi punca kontroversi. Terima kasih. Ya. Prof, menyebut berkenaan dengan 3 Perdana Menteri dalam tempoh satu penggal tidak pernah lagi berlaku di negara ini. Satu presiden ataupun bagaimana kita melihat betapa dinamiknya politik di Malaysia ini. Prof menyebut berkenaan dengan MOU, menyebut berkenaan dengan kesepakatan perjalanan, banyak juga RUU, pindaan perlembagaan yang dapat dilakukan dalam tempoh penggal kali ini. Bagaimana Prof melihat menuju ke hadapan dalam soal pembentukan kerajaan ini? Apakah yang boleh rakyat jangkakan? Kerana akhirnya pembentukan kerajaan ini bukanlah satu perkara yang mudah. Kita bercakap soal susahnya nak menjalankan pilihan raya dengan kos yang begitu besar. Tetapi pembentukan kerajaan itu dijangkakan dalam satu perkara yang cukup besar ataupun kita akan melihat pelbagai kemungkinan yang berlaku. Bagaimana ianya mampu untuk memberi satu sokongan pembentukan sebuah kerajaan yang betul-betul kukuh, stabil, melihat kepada pelbagai cabaran yang mungkin berlaku pada tahun 2023, Prof? Pembentukan kerajaan yang stabil memerlukan peraturan politik antara parti yang bersifat inklusif dan adil, daripada memberikan insentif dan menggalakkan parti-parti untuk mengambil kesempatan ke atas sesama lain. Dan kalau ini berlaku, maka sekalipun berlaku parlimen tergantung, negara kita akan tetap stabil dan maju seperti yang kita lihat di negara Jerman, ekonomi terbesar di Kesatuan Eropah, ataupun New Zealand yang begitu berjaya dalam menangani pandemik COVID-19. Apa yang menjadi masalah sini adalah kita belum biasa dengan berkongsi kuasa. Maka apabila parti itu mendapat kuasa yang besar, maka mereka harap dapat menganaktirikan pembangkang. Dan itu sebabnya sebenarnya apa yang menyebabkan kejatuhan Pakatan Harapan. Kerana Tun Dr. Mahathir ingin memecahkan UMNO dan PH harap dapat memecahkan BN dan sebagainya. Dan kalau kita ada sifat yang lebih menghormati pembangkang dan sanggup bekerjasama, sekiranya Tan Sri Muhyiddin menawarkan MOU pada tahun 2020 dan bukan pada penghujung pemerintahnya di Ogos 2021, kita cuma ada 2 orang Perdana Menteri dan bukan 3 orang. Dan apa yang menjadi masalah sekarang ialah dengan mengadakan PRU 15 sebelum berancawan diluluskan, kita mungkin menghadapi lebih banyak cabaran dalam pembentukan kerajaan. Seperti yang saudara Haris katakan, pembentukan kerajaan itu tak senang. Tetapi sebaik saja kerajaan itu dibentuk, ia perlu mengemukakan satu berancawan baru ataupun rang undang-undang untuk pengeluaran wang daripada Consolidated Fund. Dan kalau rang undang-undang berancawan itu digagalkan, maka kerajaan akan dianggap dijatuhkan kerana kita perlu kerajaan baru. Itu sebabnya PRU 15 sebenarnya tidak membawa kita lebih dekat kepada kestabilan politik. Tetapi apa yang boleh dilakukan oleh pengundi ialah keluar mengundi, kerana semakin tinggi kadar mengundi, semakin stabil politik kita, kerana parlimen dan kerajaan yang bentuk ada keabsahan yang lebih tinggi. Jadi Prof, ia agak kritikal apabila kita bercakap soal MOU kerajaan dan pembangkang di mana kita harus zoom out dan kita harus teliti. Jauh manakah ini memberi gambaran bahawa politik Malaysia semakin matang ketika berlakunya sesebuah krisis? Bagaimana Prof? Saya rasa Malaysia sebenarnya bergerak ke arah kematangan politik kita sebelum kita menghadapi banyak krisis.
Apa yang penting adalah kita perlu menyingkirkan mentaliti yang ingin mendominasi parti lain. Dan kerana masyarakat kita begitu berbagai dan kekurangan keyakinan ataupun trust ke atas sesama lain, perkongsian kuasa selepas pilihan raya iaitu parti-parti yang lawan datang bersama untuk bekerjasama sama ada dalam kerajaan gabungan ataupun antara kerajaan dan pembangkang itu sebenarnya dia membantu kita menghadapi krisis. Sebagai contoh, dalam masa pandemik, apabila kerajaan dan pembangkang datang bersama, segala dasar yang dibuat itu sekalipun tidak sempurna, sekalipun ada kekurangan, tidak ada pihak yang boleh menuduh kerajaan itu gagal kerana mereka adalah sebahagian daripada kerajaan ataupun proses pembuatan keputusan. Jadi kalau kita melihat ke masa depan, ekonomi mungkin lebih krisis ekonomi mungkin mendalam lagi, tetapi kalau berlaku kerjasama rentas parti, kita separuhnya tidak perlu khawatir sangat bahawa sistem politik kita akan menghadapi krisis keabsahan ataupun legitimasi. Prof, kita masih lagi bercakap soal kesediaan kerjasama apabila kemungkinan berlakunya parlimen tergantung itu wujud pada ketika ini. Bagaimana Prof melihat dari segi PAC ataupun kerjasama bagaimana yang mungkin akan berlaku apabila selesai sahaja PRU 15 nanti? Dan sudah tentu bukan sahaja Prof, saya rasa ramai juga penganalisis politik melihat bahawa tiada parti tunggal yang akan mendapat majoriti mudah dalam pembentukan kerajaan pasca PRU 15. Pandangan Prof, bentuk kerjasama apa yang mungkin akan kita lihat nanti, Prof? Apa yang kita perlu lihat adalah kerajaan yang bakal dibentuk adalah kerajaan campuran. Sudah pasti dia akan ada satu atau dua gabungan nasional iaitu antara BN, PH dan PN, dan sudah pastinya ada GPS yang dijangka akan menang besar di Sarawak dan juga antara mungkin GRS ataupun warisan kalau mereka menang dengan cantik. Dan apa yang diperlukan untuk memastikan bahawa kerajaan yang dibentuk itu boleh bertahan, komponen-komponen kerajaan campuran perlu adakan perjanjian. Secara jelas bukan saja siapa menjadi menteri ataupun timbalan menteri di kementerian mana, tetapi apakah polisi yang akan dipersetujui dan dilaksanakan. Dan ini menunjukkan sebenarnya penting untuk parti-parti ada manifesto yang jelas supaya mereka boleh menggunakan manifesto itu untuk berunding dan segala perundingan itu harus dihasilkan dalam bentuk perjanjian yang diumumkan. Ini adalah sebenarnya perkara yang lumrah di negara seperti Jerman dan New Zealand di mana perjanjian kerjasama kerajaan gabungan campuran itu diumumkan supaya rakyat boleh meneliti. Dan dengan contoh MOU yang telah berjaya, kita dapat tahu bahawa perjanjian itu dibuat secara terbuka, maka ahli-ahli politik terpaksa mengkotai janji mereka. Tetapi kalau janji itu dibuat secara pada mulut saja ataupun secara rahsia, tak kira janji Tun Dr. Mahathir untuk beri laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun perjanjian antara Datuk Seri Ismail dengan Tan Sri Muhyiddin, kerana ia tidak dibuat secara umum, maka ini tidak dapat menstabilkan kerajaan. Dan kalau kerajaan campuran yang dibentuk itu tidak mempunyai majoriti yang besar, maka ia perlu lagi perjanjian kerjasama dalam bentuk Confidence and Supply Agreement, perjanjian keyakinan dan belanjawan seperti MOU di antara kerajaan dan pembangkang. Saya rasa dengan perjanjian-perjanjian ini dibuat secara umum, politik kita akan stabil selepas PRU 15.
Baik Prof, seperti yang Prof katakan tadi, perlu adanya perjanjian ataupun dasar yang dipersetujui dan perlu dibuat secara umum. Tapi adakah akar umbi ni boleh menerima pembentukan sebegitu, sedangkan selama ini kita menyaksikan parti tunggal dalam pembentukan kerajaan. Jadi bagaimana? Ya, ini yang perlukan pendekatan yang berlainan dalam kempen pilihan raya. Kerana dalam masa dahulu, sama ada dominasi Barisan Nasional ataupun dalam persaingan dua gabungan, kita melihat politik yang menidakkan pihak lain, melihat pihak lain pembangkang atau lawan kerajaan itu sebagai pihak yang jahat, seolah-olah segala kebaikan keumpanyaan orang sendiri saja. Tetapi kalau dalam sebuah demokrasi pelbagai parti yang matang, parti-parti perlu melihat pesaingnya sebagai pesaing dan bukan musuh. Dalam kata lain, dia perlu ada perbezaan dalam pengeluaran, product differentiation, yang cukup untuk menarik pengundi untuk datang menyokong, tetapi pada masa yang sama perbezaan produk itu tidak harus menyebabkan menghasilkan ketidakserasian, incompatibility apabila nak bincangkan pembentukan kerajaan. Kalau kempen PRU 15 ini boleh lebih tertumpu kepada isu polisi, isu krisis, apakah penyelesaian untuk masalah yang dihadapi rakyat dan bukan menindakkan parti-parti lawan sebagai parti yang tidak boleh diberi kuasa langsung, maka politik kita akan menjadi stabil. Apa yang kita perlu menolak ialah sikap yang ingin menghancurkan parti lain dan menolak parti lain tak kira apa yang berlaku. Dan ini membawa sebenarnya mudarat kepada parti yang berkempen secara begitu secara total, kerana kalau nak menyerang parti A begitu kuat, apa jadi sehari nanti kalau selepas PRU nanti nak bergabung dengan parti A untuk membentuk kerajaan. Jadi kalau parti boleh mengurangkan permusuhan antara sesama lain dan pada masa yang sama tetap bersaing dengan giatnya, maka kita akan melihat kedua-dua kestabilan dan accountability.